Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita menunggu sahabat-sahabat kita masuk untuk kita mulakan kelas kita pada pagi ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Syekh, Tuan Haji Asri kita. Kursi tak kursi belakang. Kursi tak balik belakang. Nanti nak bagi lontek dia tak nampak. Waalaikumsalam Hajah Wan Dayang. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam Puan Siti Hajar. Cukup 20 orang, kita mula. Bagi tuan-tuan yang mengikuti kelas Tafaqquh Fiddin secara online, jadi untuk makluman, kita ni setelah pun menjalankan kelas ini semenjak 2015. Ini tahun kelima. Dan pengajian ini sudah masuk pada tahun yang kelima. Dah 5 tahun lebih lah. Artinya kelas ini berlangsung. Jadi bagi tuan-tuan dan perempuan yang baru saja mengikuti, boleh kalau nak tengok kita punya ceramah-ceramah yang lama-lama, kelas-kelas yang lama, boleh tengok melalui FB Tafaqquh Fiddin. Di sana banyak kita rakamkan sejak daripada dipanggil tahap pertama, tahap kedua dan sekarang sudah berada pada tahap yang ketiga. Waalaikumsalam Puan Hajah Jamilah. Okay, saya rasa sebab dah ramai dah, ada dalam 13 orang, so saya rasa boleh kita mulalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan perempuan yang saya muliakan, marilah sama-sama kita buka kelas pengajian kita pada pagi ini dengan bacaan Ummul Kitab yang kita niatkan agar Allah Subhanahu wa taala menyampaikan pahala bacaan yang kita bacakan ini kepada roh junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, sahabat-sahabat baginda, para tabi'in, para awliya, para syuhada, para ulama, para seluruh masyaikh dan guru-guru kita, muslimin, muslimat, sama ada yang telah pergi meninggalkan kita ataupun yang masih hidup bersama-sama dengan kita, dan khususnya semoga Allah menyampaikan pahala kepada roh Hujjatul Islam Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, pengarang kitab yang kita baca ini. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Tuan-tuan dan puan-puan, para peserta kelas pengajian Tafaqquh Fiddin, anjuran Yayasan Pahang yang saya muliakan, alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas limpah rahman, izin, kurnia dan perkenannya Allah, maka kita dipertemukan pada setiap hari Sabtu
untuk kita mengikuti kelas pengajian yang kita jalankan. Sudah Saban Sabtu, orang Kabul, selama 5 tahun lebih kita berkuliah. Syukur kepada Allah di atas rahmat dan kurnianya ini dapat dikurniakan istiqamah kepada kita untuk kita mengikuti kelas pengajian kita ini. Mudah-mudahan dengan asbab pengajian kita ini, Allah Subhanahu wa taala menerima kita, menghilangkan kejahilan ilmu daripada diri kita dan menjadikan ianya sebagai panduan di dalam perjalanan kita menuju kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan, fokus, kita tahu bahawa subjek tasawuf ataupun kitab tasawuf yang kita baca, fokus utama daripada pengajian dalam kitab-kitab tasawuf ini adalah hati. Bagaimana cara untuk kita merawat, untuk kita mengubati ataupun untuk kita memandu hati kita supaya mengikut sebagaimana syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana hati merupakan fokus utama dalam pengajian tasawuf, sebab itu kita kena tahu apakah yang dimaksudkan dengan hati. Walaupun perkara ini telah banyak kali telah saya kupaskan, namun sebagai permulaan ataupun mukadimah kita pada hari ini, kita kena selalu diingatkan tentang makna ataupun takrif kepada hati. Ulama' tasawuf menjelaskan akan makna qalb ataupun hati. Jadi hati ni dia ada dua, kalau mengikut apa yang kita baca dulu. Satu yang dinamakan hati sanubari. Hati sanubari itulah hati ataupun jantung kita ni. Dia macam buah sanubar tu. Itu sebab tu panggil hati sanubari. Dan satu lagi yang dinamakan sebagai hati nurani. Dan inilah sebenar-benarnya hati. Hati nurani inilah sebenar-benarnya hati. Di sinilah artinya perkara yang menyebabkan seseorang itu boleh bersifat dengan sifat sabar, tawakal, redha, qanaah, ikhlas, syukur. Artinya dimainkan oleh, dipanggil sebagai hati nurani. Kalau hati yang sanubari itu adalah hati jantung itu sendiri. Ya, hati nurani ataupun rohani itu ialah yang benda yang tak nampak tu. Baik tuan-tuan dan puan-puan, jadi ulama' tasawuf mentafsirkan akan makna hati ataupun qalb disebut al-qalbu. Sebagaimana hadis yang selalu kita dengar, ala inna fil jasadi mudghah, iza salaha salaha jasadu kulluh, wa iza fasadat fasada jasadu kulluh, ala wahiyal qalb. Ala inna fil jasadi mudghah. Tidakkah kamu ketahui bahawa di dalam jasad anak Adam itu ada seketul daging. Iza salaha, bila baik daging tersebut, salahat jasadu kulluh, maka baik seluruh anggota tubuh badannya. Wa iza fasadat, dan maka apabila rosak daging yang seketul itu, fasada jasadu kulluh, maka rosaklah seluruh anggota tubuh badannya. Ala, ketahuilah, wahiyal qalb, ianya lah yang dinamakan sebagai qalb, hati. Kita sebut hati, dalam bahasa Arab sebut qalb. Jadi ulama' tasawuf mentafsirkan qalb. Mengapa dipanggil sebagai qalb? Qalb itu litaqallubihi, disebut sebagai qalb kerana sering berubah-ubah, taqallub. Sebab itu ada satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita yang biasanya kita baca dalam tahiyat akhir. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Ini doa yang maksur yang diajarkan. Dan kita boleh menggunakan doa ini supaya Allah Subhanahu wa taala menetapkan qalb ataupun hati kita agar tidak berbolak-balik. Jadi dinamakan qalb
litaqallubihi. Ulama tasawuf mengatakan bahawa qalb itu dinamakan sebagai qalb kerana sifatnya taqallub, yang berbolak-balik, yang berubah-ubah. Ya. Jadi itulah peranan hati ni tadi. Sebab itulah hati ni tuan-tuan dan puan-puan, ianya perlu kita rawat, perlu kita latih, dan perlu kita bagi padanya panduan, perlu kita beri padanya makanan kerohanian. Kalau kita jasad yang zahir ini kita jaga dia dengan makanan yang zahir, begitu juga dengan hati dan kerohanian kita, ianya memerlukan kepada makanan yang berbentuk kerohanian. Apa dia? Iaitulah ma'rifatullah. Pertama sekali ialah mengenalkan hati itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makanannya yang terbesar. Hati tidak akan tenteram, hati tidak akan senang, hati akan berpenyakit, hati akan bergelodak, hati akan risau, akan pelbagailah penyakit-penyakitnya, sekiranya hati tersebut tidak kita pandukan dia, tidak kita beri makanan rohani yang biasa dia makan. Apa dia? Pertamanya ialah mengenalkan hati itu ataupun mengembalikan hati itu kepada penciptanya, iaitu Rabb, iaitulah Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita kenalkan dia kepada Allah, iaitulah ilmu ma'rifatullah. Ilmu mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ialah ajaran-ajaran yang berbentuk ibadah. Macam mana cara kita nak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, secara ringkasnya ialah kita mengenal akan sifat-sifat hati yang Allah Subhanahu wa taala sukai dan redai, serta sifat-sifat hati yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita telah pun masuk dalam bicara kita dalam kitab kita ni kepada muka surat 289, ya. Bahagian kedua. Baris yang kedua. Bahagian kedua. Baik, bahagian yang kedua. Baik. Saya rasa insya-Allah kita akan teruskan pengajian kita dengan muka surat 289 bahagian kedua. Baik, kita tengok di sini, kita masih lagi di bawah tajuk kecil tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada minggu yang sudah, bagaimana cerita dua orang yang duduk di bawah peliharaan Firaun. Orang yang duduk bawah lindungan Firaun, satu Asiyah, isterinya kepada Firaun, dan satu lagi Masyitah, iaitulah tukang sikat kepada anak-anak Firaun. Bagaimana kedua-dua wanita mulia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ini, Allah Taala uji mereka, dan kedua-duanya diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebut nama mereka di dalam Al-Quran dan di dalam hadis-hadis Nabi tentang cerita dan kisah dua orang wanita yang mulia ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, apa yang kita dapati ini sedutan daripada apa yang kita telah syarahkan pada minggu yang sudah. Satu, kita tengok dia berakhir dengan sad ending. Kalau macam drama panggil sad ending ataupun happy ending. Satu, kita nampak dengan takdir yang menimpanya dengan takdir yang buruk, iaitulah takdir yang menimpa Masyitah. Beliau telah dipaksa oleh Firaun untuk terjun ke dalam kawah yang sedang menggelegak bersama dengan anak-anak beliau. Mereka sedikit pun tidak ada keraguan dalam hati Masyitah, ya, terus terjun ke dalam kawah yang menggelegak itu kerana memilih untuk beriman kepada Allah dan Nabi Allah Musa. Begitu juga dengan kita tengok, kalau macam cerita tadi, satu sad ending, satu happy ending. Isterinya kepada Firaun, iaitulah Asiyah. Asiyah ni, walaupun dalam sejarah Firaun tak buat apa-apa kepada beliau kerana beliau merupakan isteri kesayangan Firaun, dan setelah Firaun meninggal dunia dan beliau terus meneruskan kehidupannya sehinggalah beliau wafat sebagai seorang wanita yang salihah, sebagai seorang permaisuri raja, hidup dengan penuh kemewahan dan kesenangan.
Namun tuan-tuan, di antara dua takdir, takdir buruk dan takdir baik, kita sebutlah takdir buruk dan takdir baik, yang menghiasi perjalanan takdir kedua wanita salihah mukminah ini, kita dapati kedua-duanya adalah hamba Allah yang memiliki iman yang sangat tinggi, dan mereka keduanya ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya walaupun qada buruk, walaupun qada baik, kedua-duanya itu adalah manusia yang menerima ataupun redha dengan qada yang telah ditetapkan oleh Allah kepada keduanya. Begitulah sifat orang yang beriman. Tak kiralah takdir buruk ke, tak kiralah takdir baik macam mana pun, dia tetaplah di atas landasannya, menjaga keimanannya, menjaga ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehinggalah kita dipanggil bertemu untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Qada baik ke buruk ke, tetap baik. Tetap ianya baik. Sebab apa tuan-tuan? Semua perkara yang datang daripada Allah, tak kiralah takdir baik, takdir buruk, tetap baik. Sebab apa? Sebab dia adalah kehendak Allah. Sebab ianya datang daripada Allah. Sebab ianya adalah pilihan Allah kepada diri kita. Walaupun kita diberikan usaha dan ikhtiar, namun usaha dan ikhtiar, kita sebagai ahli sunnah wal jamaah, kita wajib berusaha dan berikhtiar. Namun di dalam hati sanubari kita meyakini bahawa usaha dan ikhtiar tidak memberi bekas. Yang memberi bekas, yang tetap menjadi, tetaplah kehendak ataupun aturan ataupun suratan qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita. Ini kena kita jelas. Baik. Kita masuk dalam tajuk kecil yang saya sebutkan tadi, iaitu masih lagi kita membicarakan tentang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahagian kedua, muka surat 289. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Arti berserah diri kepada Allah, ta'rif serta lawannya, salah seorang guru kami mengatakan, dalam memilih mana yang baik dari perkara-perkara yang belum pasti, hendaklah diserahkan kepada yang berhak, iaitu Allah Ta'ala, Tuhan sekalian alam. Ya? Ini masih lagi kita membicarakan tentang takrif kepada tafwid. Itu hari kita ada satu lagi tajuk kecil, iaitu tafwid. Bagaimanakah caranya dalam kita bertawakal kepada Allah itu, kita tafwid. Apa maksud tafwid? Kita menyerahkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya? 100% kita serah kepada Allah, kita percayakan kepada Allah. Bukan saja zahir, malah lebih-lebih lagi batin kita. Sebab bertawakal ini ialah kerja batin. Kerja batin. Hati sanubari itulah yang hati nurani itulah yang sebenarnya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam bahagian kedua ni, musannif pengarang kita ini, dia menceritakan erti berserah diri kepada Allah, ta'rif serta lawannya. Dia mengambil salah satu ta'rif yang dibawa oleh gurunya. Dia kata, salah seorang guru kami mengatakan, dalam memilih mana yang baik dari perkara-perkara yang belum pasti, ini bagi berhadapan dengan perkara-perkara yang belum pasti, hendaklah diserahkan kepada yang berhak, iaitulah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Jadi pada minggu yang sudah kita telah bercerita tentang bagaimana benda yang pasti. Hendaklah kita memilih, hendaklah kita berusaha untuk berikhtiar mengekalkan benda-benda yang pasti yang Allah Ta'ala redha. Jangan kita bertawakal kepada benda-benda yang Allah Ta'ala, ataupun kita memilih perkara-perkara yang Allah Ta'ala tidak redha dalam tawakal kita. Itu salah dari segi tawakalnya. Tawakal mestilah kita meletakkan pilihan kita dan usaha kita kepada perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala redha. Kita dah pasti dah benda ni halal, benda ni adalah perkara yang Allah Ta'ala sukai. Lalu kita berusaha dan berikhtiar dengan menggunakan perkara tersebut. Kita memilih untuk melakukan perkara tersebut. Bertawakal dengan menggunakan perkara tersebut. Seperti contoh, kita berubat. Jadi ubat yang nak kita ubat penyakit ni macam-macam ubat tuan-tuan ya.
Tapi ada juga di kalangan kita ini yang memilih ubat daripada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kan itu tak kena. Banyak lagi benda yang halal, mengapa benda yang haram dipilih? Walaupun dalam erti kata bertawakal, berusaha dan berikhtiar, ya, banyak lagi benda-benda yang halal, banyak lagi perkara-perkara yang suci. Mengapa perkara-perkara yang haram, perkara-perkara yang tidak dibolehkan oleh agama kita, kita memilihnya? Jadi sebab itu, dalam tawakal, bila benda itu benda yang pasti, wajib kita memilih benda yang pasti, yakni benda yang halal, benda yang dibolehkan oleh agama kita. Baru benar tawakal kita. Baru benar tawakal kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana kita memilih perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala perbolehkan, izinkan, halalkan. Namun bila kita diberi dengan situasi yang kedua, yang tadi yang pertama, artinya benda tu clear, benda tu kita artinya tidak ada keraguan padanya. Bagi yang kedua, iaitulah kita dihadapkan dengan perkara yang ragu-ragu. So, dengan perkara yang ragu-ragu inilah benda yang menyebabkan kita kena berhati-hati. Dan di dalam agama pun ada beritahu kalau benda-benda yang ragu tu disebut sebagai syubhat. Ya, innal halala bayyinun wa innal harami bayyinun, hadis Nabi, ya, hadis sahih. Rasulullah SAW bersabda, innal halala bayyinun, sesungguhnya perkara yang halal itu terang, wa innal harama bayyinun, dan sesungguhnya benda yang haram itu juga terang, wa bainahuma umurun mushtabihat, dan di antara keduanya, yakni perkara yang haram, perkara yang halal tersebut, ada benda yang syubhah, benda yang ragu-ragu, ya. Wa man waqa'a fi syubhat wa man waqa'a fi syubhat, barang siapa yang terjatuh kepada perkara-perkara yang syubhat, waqa'a fil haram, dia jatuh kepada perkara-perkara yang haram. Artinya perkara yang syubhat, perkara yang meragukan ini, dia lebih hampir kepada perkara-perkara yang haram, perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu, dalam konsep kita nak bertawakal dengan menggunakan perkara-perkara yang kita ragu-ragu ni, dalam memilih mana yang baik daripada perkara-perkara yang belum pasti, takrif tadi, ya, hendaklah diserahkan kepada Allah yang berhak, iaitu Allah Ta'ala, Tuhan sekalian alam. Kita tak tahu mana yang baik, mana yang buruk, jadi kita serah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Setelah kita berusaha dan berikhtiar, tanya juga, jangan serah bulat-bulat, ya. Tanya dulu, semak dulu. Tak dapat juga akan keputusannya, tak dapat juga akan maklumatnya, tak tahu juga, kita duduk dalam keadaan masih lagi tak pasti. Jadi ketidakpastian kita itu, kita serahkanlah kepada Allah. Allah lah yang sebaik-baik memilih, Allah lah yang sebaik-baik memutus dan menentukan apa yang terbaik untuk kita, ya. Jadi artinya dalam keraguan itu, kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk memilih yang terbaik untuk kita, kerana kita tidak tahu. Baik, Syekh Abu Muhammad Asy-Syajari mengatakan, pilihan yang mengandungi bahaya hendaklah kamu serahkan kepada pemilih agung agar dia memilih yang baik bagi kamu. Macam saya sebut tadi lah, kalau benda-benda yang berkait dengan bahaya, ya, kita tak pasti, ya. Benda-benda yang bahaya ni macam-macam lah, ya tuan-tuan. Kadang-kadang orang takut untuk melakukan pembedahan, sebab pembedahan ni antara hidup dengan mati. Kadang-kadang dia terpaksa melalui pembedahan tersebut. Jadi di sinilah tawakal, di sinilah berserah diri kepada Allah. Kalau tak buat kan, penyakit dah makin merebak, ya. Kalau nak buat kan macam-macam lah, doktor kata 50-50, ya. Jadi dalam situasi yang macam ni, memang dia akan duduk dalam keadaan komplit jiwa dia, nak buat ke tak buat, nak buat ke tak buat. Masa ni lah kita serahkan 100% kepada Allah, Tuhan yang maha mengetahui apa yang terbaik untuknya, dan apa qada, apa qadar yang sedang menunggu kita, sudah tentulah Allah Subhanahu Wa Taala yang bersifat maha pengasih dan maha penyayang, maha tahu apa yang terbaik untuk hamba-Nya. Kita serahkanlah kepada Allah, Tuhan yang menciptakan kita dan menentukan takdir baik buruk kepada diri kita. Di sinilah penyerahan bulat-bulat, di sinilah tawakal yang sepenuhnya,
kita sandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dalam keadaan macam ni betul-betul kita mengharapkan jiwa dan menghadapkan jiwa dan raga kita sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bantulah diri ini ya Allah. Kuatkanlah, kita hanya minta bantuan daripada Allah, minta Allah Taala kuatkan kita punya hati nurani kita untuk menghadapi cubaan-cubaan yang akan kita lakukan ataupun yang akan kita hadapi, ya. Baik. Sebab tu Syekh Abdul Samad Asy-Syajari mengatakan pilihan yang mengandungi bahaya hendaklah kamu serahkan kepada pemilih agung agar dia memilih yang baik bagi kamu. Berkata pula Syekh Abu Umar, tinggalkan sifat tamak, harapan yang tidak baik. Ya. Satu lagi Syekh Abu Umar mengatakan kamu tinggalkan sifat tamak, iaitu harapan yang tidak baik, ya. Artinya kalau dalam pemilihan kita itu ada ciri-ciri ataupun unsur-unsur yang mana hati kita akan cenderung kepada sifat tamak, maka tinggalkan sifat tersebut. Ya, maka tinggalkan sifat tersebut. Walaupun kadang-kadang akal kita nampak benda itu baik, tapi hati sanubari kita mengatakan bahawa pilihan kita itu adalah kerana ketamakannya diri kita, maka mengikut ulama tasawuf, maka kita kena tinggalkan sifat tersebut. Tamak artinya menghendaki sesuatu yang mengandungi bahaya secara paksaan, ya. Baik. Artinya kita mengambil sesuatu tu, benda tu memang bahaya pada kita. Kita sifat tamak ni memanglah, kalau harta nak harta yang banyak, kalau bahagian portion dari segi pembahagian tak kira lah. Harta ke, masa ke, jawatan ke. Masa sekarang ni buah durian, nak buah durian dia banyak sikit, dia lah nak buah durian yang paling comel. Kalau suruh satu longgok tu, kalau dia suruh memilih, dia akan pilih yang terbaik untuk dirinya. Bukan saja yang terbaik, buah yang besar-besar, buah yang grade yang baik-baik, dia akan pilih lebih sikit untuk dirinya. Lepas tu barulah dia agihkan kepada orang. Nampak? Di situ sifat tamak dia. Artinya masa dia memilih tadi, dia hanya mengutamakan dirinya, dia lupa kepada orang lain. Dia tak rasa yang orang lain juga berhak dapat sebagaimana dia dapat. Orang lain juga berhasrat untuk menikmati benda yang sedap, benda yang baik itu sebagaimana dia nak. Tapi oleh kerana dia mungkin ada sedikit kelebihan, sedikit kekuasaan, disuruh memilih dulu, maka dia pun pilihlah semua buah yang besar-besar, semua buah grade yang baik-baik. Musangking semua dia punya. D24 semua dia punya. IOI dia punya. Ya, durian kunyit dia punya. Durian-durian kampung yang biasa-biasa tu, barulah dia tinggal. Okey, ambil lah ni. Artinya dia memilih dengan sifat tamak, mementingkan dirinya walaupun benda tersebut halal baginya. Namun bagi ulama tasawuf mengatakan elok jangan kita bersifat dengan sifat tamak. Walaupun benda tu halal tu, dari segi fiqh tak ada masalahnya, ya. Dah benda halal apa tu, memang ada hak untuk kamu memilihnya. Tapi dari segi tasawuf, awak memilih tu kena ingat sikit korang, pandang sikit orang belakang. Macam contoh kita makan lah, ya. Makan kenduri, ingat sikit orang belakang yang belum, maksudnya tukang masak pun tak makan lagi, tukang basuh pinggan, tukang tu, banyak lagi orang tak makan. Benda yang ada sedikit tu, oleh kerana gulai opo tu sedap sangat, dia pula dia seorang saja. Artinya dia saja yang sempat menikmati gulai opo yang sedap tu, orang lain tak sempat, ataupun orang lain dapat keladak-keladak je. Ini dalam dari segi kacamata ilmu tasawuf, jauhi sifat tamak yang seumpama ini. Artinya kita biasakan diri kita memilih seadanya. Dengan kita kena ingat bahawa di belakang kita ada lagi orang-orang lain yang juga memiliki hasrat dan cita rasa sebagaimana kita memilikinya. Bila kita memilih tu, kita ingat pada orang yang lain supaya mereka juga dapat menikmati, merasai sebagaimana yang kita rasai. Cukuplah. Ambil lah kalau macam musangking tu sebiji, paling besar, paling banyak pun 2 biji, ya. Yang 10 biji tu tinggal ke orang lain. Macam tu. Artinya dalam kita memilih untuk perkara-perkara yang baik bagi diri kita, kita tetap juga mengutamakan sifat tawaddu', sifat wara', sifat qanaah, sifat
Artinya sifat-sifat yang dianjurkan oleh agama kita, yang telah dituntut untuk kita bersifat dengan sifat-sifat sedemikian, itu mesti kita letakkan pada diri kita. Ya? Baik. Jadi tafwid di sini, okey, tamak. Tamak artinya menghendaki sesuatu yang mengandungi bahaya paksaan. Kami ingin memberikan sedikit keterangan tambahan. Menyerah diri kepada Allah bererti memohon kepada Allah agar Dia memelihara diri kita dari apa-apa yang baik dalam perkara yang mengandungi bahaya. Artinya, dengan kita, oleh kerana dalam perkara yang ragu-ragu tadi, kita pun tak berapa pasti tadi, mengapa kita kena menyerah 100% kepada Allah. Cara nak menyerahkannya, hati kita bulat untuk serahkan kepada Allah. Di samping kita buatlah istikharah. Buat sembahyang hajat, buat sembahyang istikharah. Itu dari segi syariatnya. Ya, kita tak tahu. Jadi kita buat, minta istikharah, minta Allah Ta'ala yang pilih, minta Allah Ta'ala yang tunjuk. Dan kita berhajat. Kita berhajat sudah tentulah. Hajat kita tu nyata. Hajat kita nak berjaya. Hajat kita nak sembuh. Hajat kita nak itu, nak ini, nak minta Allah Ta'ala permudahkan. Itu clear. Ya, jadi kita sembahyang, jangan lupa sembahyang solat sunat hajat. Sembahyang solat sunat istikharah, minta Allah Ta'ala pilih bagi kita, minta Allah permudah bagi kita, minta Allah menunaikan hasrat dan hajat kita. Ya. Baik. Jadi dalam bab tamak tadi apa dia? Artinya menghendaki sesuatu mengandungi bahaya, yakni paksaan. Kami ingin memberikan sedikit keterangan tambahan. Menyerah diri kepada Allah bererti memohon kepada Allah agar Dia memelihara kita dari apa-apa yang baik dalam perkara-perkara yang mengandungi bahaya. Lawan daripada tafwid adalah tamak. Lawan daripada tafwid adalah tamak. Tadi, tafwid itu adalah sifat yang mulia, iaitu menyerahkan segala urusannya, zahir maupun batin, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lawan kepada tafwid tu tadi ialah sifat tamak. Jadi sifat tamak ni jangan ada pada diri kita. Kalaupun ada, sebab sifat tamak ni adalah sifat semula jadi, ya. Allah Ta'ala jadikan benda tu, bekalkan kepada kita sifat tamak tu. Mana-mana manusia lah mesti ada sifat tamak. Dia mestilah nak terbaik untuk dia. Dia mestilah nak yang banyak, nak yang elok, nak yang tu untuk diri dia. Itu sudah menjadi lumrah manusia. Allah Ta'ala bekalkan segala sifat ni. Tapi kita kena kekang, kita kena kontrol, kita kena memastikan bahawa sifat tamak itu tidak mendominasi diri kita. Ya, kalau tidak, kita akan jadi, ini yang kita bicarakan dalam bicara kita yang dahulu, bahawa dalam diri manusia itu ada sifat-sifat apa? Satu yang kita dulu sebut sifat syaitani. Lagi satu yang kedua, sifat bahimi. Kalau sifat syaitan tu, tahulah. Sifat syaitan ya, hasad, dengki, khianat, fitnah. Ya. Kalau sifat bahimi ni sifat binatang ternak. Iaitulah sifat binatang ternak. Apa sifat dia? Suka pada makan, suka pada minum, suka pada nafsu seks, suka pada, artinya sifat binatang ternak, makan, minum, seksual. Itulah benda yang diutamakan. Suka pada keseronokan dia. So, kalau yang satu lagi sifat kata tadi bahimi, bahimah, sifat bahimah ni sifat binatang buas, ya, sifat binatang buas. So sifat binatang buas tu, inilah tamak. Cuba tuan-tuan tengok, ya, kalau macam singa, kalau dia makan daging tu macam mana. Kalau boleh, kalau bapak singa tu, singa-singa yang lain-lain ni janganlah nak hampir dengan dia. Lagi dia tak settle lagi, janganlah makan dia punya portion dia. Ya, itu dia panggil bahimatun. Sifat bahimiyah, sifat binatang buas. Sifat binatang buas, ya, artinya dia tamak. Jadi sifat tamak itu adalah sifat semula jadi yang datangnya asal daripada sifat bahimi yang ada dalam diri dari manusia itu, kan. Ada beberapa sifat yang telah kita bicarakan dahulu, kalau tuan-tuan masih ingat lagi lah. Termasuklah sifat malaikat pun ada dalam diri kita, ya. Jadi artinya bukan saja sifat-sifat yang buruk, sifat-sifat yang baik juga ada, yang mana kita harus mengenal pasti. Kalau kita tengok sifat yang buruk, sifat bahimah tadi, sifat haiwan buas yang ada dalam diri kita tu kuat, maka kita kena
lawan dia. Kita kena kekang dia supaya dianya tidak mendominasi diri kita. Baik. Jadi kita tahu bahawa tafwid adalah lawan kepada tamak. Tafwid itulah menyerahkan segala urusan kita zahir dan batin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan lawan bagi sifat tafwid yang baik itu ialah tamak, ya. Baik, kita tengok lagi di sini. Umumnya mempunyai dua erti. Yang pertama mempunyai erti yang sama dengan rajak. Yakni rajak ada harapan. Kita mengharap ada berlaku benda yang baik. Contohnya dia menghendaki sesuatu yang tidak mengandungi bahaya atau menghendaki sesuatu yang mengandungi bahaya. Tetapi dengan istisna. Istisna tadi dah masih ingat lagi ya? Istisna tu ialah mengucapkan insya-Allah. Ya, dengan mengucapkan insya-Allah. Jadi artinya sifat rajak, dia mempunyai sifat rajak, dan kalau dia contohnya dia menghendaki sesuatu yang tidak mengandungi bahaya atau menghendaki sesuatu yang mengandungi bahaya, tapi dengan istisna. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala bawah ni, "Wallazi atma'u an yaghfira li khati'ati yaumaddin." Dan dialah yang aku harapkan supaya mengampunkan dosa-dosaku pada hari kiamat. Ini menunjukkan kepada sifat tafwid, menyerahkan kepada Allah agar mengampunkan segala dosa-dosa kita, ya. Dosa kita pada hari kiamat kelak. Jadi tuan-tuan, artinya dalam mana kita melakukan sesuatu itu, jangan kita lupakan untuk kita sandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan apa? Dengan sifat istisna tadi. Apa dia? Dengan menyebut insya-Allah. Sekiranya benda itu dikehendaki oleh Allah jadi, maka jadilah ia. Kalau tak kehendaki jadi, maka tak jadilah dia. Artinya keyakinan kita kepada qada dan qadar Allah itu mendahului segala perkara-perkara yang lain. Benar tuan-tuan? Apa yang Allah Ta'ala tulis, apa yang Allah Ta'ala kehendaki, itulah yang bakal terjadi, itulah yang akan terjadi. Ya? Tidak ada perkara yang akan terjadi, melainkan segalanya telah disuratkan oleh Allah dalam qada dan qadarnya, dalam kehendaknya. Dan Allah Ta'ala melaksanakan apa yang dikehendakinya. Itu qada namanya. Ya? Dengan kudrahnya. Kita nampak terjadi kudrah Allah pada pelaksanaan qadar. Qadar itu adalah iradah, kehendaknya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang Allah Taala kehendaki, itulah yang akan dia laksanakan. Itulah yang akan terjadi. Apa yang terjadi ni semuanya menunjukkan kepada kehendak Allah, menunjukkan kepada kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam sifat qada dan qadar yang kita belajar tu ada dua perkara yang besar, iaitu sifat iradah dan sifat kudrah. Artinya Allah Subhanahu Wa Taala memutuskan dengan kehendaknya. Ya, ini qadim lagi azali. Semenjak awal lagi, sebelum alam ini ada lagi, ataupun disebut sebagai azali. Ya, dalam alam azali lagi Allah Ta'ala telah berkehendak. Bila mana dia menjadikan alam ini, menjadikan lauh mahfuz, Allah Ta'ala menyuruh para malaikat mencatatkan segala apa yang akan dilaksanakan oleh Allah, akan dirancanakan oleh Allah berlaku atas alam ini, disuruh pada malaikatnya tulis dekat lauh mahfuz. Bila sampai masa dan ketikanya, maka terjadilah perkara itu. Itulah qada ataupun pelaksanaan bagi kehendak Allah. Dengan apa? Dengan kudratnya Allah Subhanahu Wa Taala melaksanakan segala sesuatu. Macam mana kita hidup ni tuan-tuan? Kita hidup ni dengan apa? Kita hidup ni dengan kudratnya Allah. Allah Ta'ala dengan kudratnya menghidupkan kita. Kita hidup ni bukan dengan sifat hidup Allah Ta'ala. Ya? Sifat hidup Allah Ta'ala tidak boleh menghidupkan kita. Kita hidup disebabkan oleh kudrah, kekuasaan, sifat kuasanya Allah Ta'ala yang menghidupkan kita. Ini kena faham sikit lah. Ya? Baik, di situ kita telah pun sampai kepada ayat yang saya baca tadi, iaitu wallazi atma'u an yaghfira li khati'ati yaumaddin. Iaitulah dan dialah orang yang aku harapkan supaya mengampunkan dosaku
pada hari kiamat, iaitu surah Asy-Syu'ara ayat 82. Ya. Baik, dalam kita menyerahkan diri kita kepada Allah, tafwid diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini, di antara perkara yang paling kita harapkan ialah Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala kesalahan dan dosa-dosa kita. Tuan-tuan, ini jangan lupa setiap hari. Sebab itu kita dituntut untuk bertaubat kepada Allah ni sebilang masa pada setiap hari. Jangan tunggu, jangan tangguh. Bila ada dosa, terus bertaubat kepada Allah. Ya? Bukan tunggu ada dosa. Kita walaupun tak melakukan dosa, contohnya lah, ya, tak keluar rumah, duduk je di rumah, tengok benda-benda yang melalaikan pun tidak, jaga mata, jaga telinga, jaga segala-galanya, kita katalah orang tu tak ada dosa. Pun kita dituntut untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana banyak kesalahan kita, tuan-tuan. Walaupun mata kita tidak menyaksikan perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah, telinga tak dengar benda-benda yang dimurkai oleh Allah, tapi hati kita ni sentiasa hidup. Akal fikiran kita ni keluar daripada lingkungan kawasan yang dia duduk. Walaupun dia duduk dalam rumah tak keluar-keluar, walaupun dia duduk dalam gua, tapi hati dan fikirannya tetap keluar daripada bukan saja keluar daripada rumah dia, keluar daripada diri dia. Ya, menerobos ke mana-mana, pergi ya. Sangka kepada itu, sangka kepada ini, nak ke itu, nak ke ini. Sebab itulah hati kita ini, kadang-kadang benda yang paling besar yang dilakukan oleh hati kita ialah ghaflah. Ghaflah ni maksudnya lalai daripada ingat akan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi orang-orang yang berjalan di jalan Allah, ahli-ahli tasawuf, ghaflah itu merupakan satu perkara yang jelek, yang keji, yang sepatutnya tidak ada. Jadi nak dapatkan hati yang sentiasa ingat kepada Allah ni memang susah, tuan-tuan. Tapi kita kena usaha ke arah itu, mengasuh hati kita supaya dapat sentiasa ingat kepada Allah. Sebab itu, bagi orang-orang yang ingin menghampirkan dirinya kepada Allah, mereka menganggap bahawa ghaflah itu merupakan satu dosa. Dan juga sebab itulah wallazi atma'u an yaghfira li khati'ati yaumaddin. Sebab itulah hati orang yang seumpama ini, mereka sangat berharap bahawa Allah mengampuni segala dosa mereka. Apa dosa tersebut? Dosa kecil, dosa besar, dosa zahir, dosa batin, dosa sengaja, dosa tak sengaja, dosa yang terdahulu sekarang ini maupun dosa-dosa yang akan datang, dosa-dosa yang Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Walaupun kadang-kadang kita anggap benda tu tak berdosa, tapi di sisi Allah ianya adalah merupakan satu dosa. Jadi, dosa-dosa yang seumpama ini jangan lupa. Hati kita kena sentiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar mengampuni akan dosa-dosa kita. Sebab itulah, tuan-tuan, kita diajar supaya membacakan doa ini. Allahumma astur aurati indaka bisitrikal jamil. Allahumma astur, wahai Tuhan, tutupilah. Allahumma astur, ya Tuhanku, tutupilah aurati. Aurat ni kalau bahasa kita aurat lah. Apa itu maksud aurat? Artinya kecelaan, kejelekan, dosa-dosa, ataupun perkara-perkara yang mana kita bila kita melihat kita rasa malu nanti. Itu nama dia aurat. Indaka, yang ada di sisi engkau, yang tertulis di sisi engkau. Bisitrikal jamil, dengan tutupanmu yang sangat cantik. Tuan-tuan, hafalkan doa ini. Jadikan ianya sebagai satu munajat kita kepada Allah, doa kita kepada Allah. Dalam sujud yang terakhir tu, kita sebut doa ini dalam hati kita. Allahumma astur aurati indaka bisitrikal jamil. Allahumma astur aurati indaka bisitrikal jamil. Allahumma astur aurati indaka bisitrikal jamil. Wahai Tuhanku, kau tutupilah segala keaibanku. Keaiban ni maksudnya segala dosa-dosaku, segala kejelekanku, segala aibku, segala perkara yang aku mana malu besok bila aku bertemu dengan engkau, benda itu masih lagi tertulis. Itu namanya aurat. Dikiaskan kepada aurat. Aurat maksudnya ialah aurat lah.
Artinya perkara yang mana kalau orang melihat kepada kita aurat kita, maka kita merasa malu. Kadang-kadang tuan-tuan, ya, perkara tersebut, ini yang kita bimbang ni. Kita rasa kita dah bertaubat, kita rasa kita dah beristighfar. Rupanya benda tu masih lagi tertulis di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dalam munajat kita, dalam doa kita yang ini, kita sebut Allahumma astur aurati. Wahai Tuhanku, tutupilah akan keaibanku ini indaka, yang ada tertulis di sisimu itu ya Allah, bisitrikal jamil, dengan tutupanmu yang sangat baik, yang sangat indah. Kita mohon agar Allah Subhanahu Wa Taala menghapuskan segala catatan-catatan dosa kita, segala keaiban kita, segala kelalaian kita, segala perkara-perkara yang akan memalukan kita. Bila mana Allah Ta'ala bentang besok tentang buku catatan amal kita, maka tercatat di sisi Allah tentang dosa-dosa kita yang mungkin kita terlupa, yang tak pernah kita ingat lagi bahawa itu adalah dosa, yang kita rasa tak berdosa pun, tapi sebenarnya di sisi Allah ianya merupakan dosa. Inilah perkara yang perlu kita minta agar Allah Subhanahu Wa Taala menutupi catatan amal tersebut. Macam ni tuan-tuan. Sebab ada perkara-perkara yang boleh dicatat oleh malaikat, ada perkara-perkara yang tak boleh dicatat oleh malaikat. Malaikat ni juga dia ada had dia. Sebab itu disebutkan antara pahala-pahala yang mana Allah Ta'ala sembunyikan. Besok di akhirat kelak besok, Allah Ta'ala khabar, wahai malaikat, bukakan dulu catatan amal hamba aku ini. Malaikat pun buka lah amal baik dia, amal buruk dia. Kemudian habis dah malaikat punya catatan amal. Kemudian Allah Ta'ala kata, wahai malaikatku, tunggu, hamba ku ini masih lagi ada catatannya yang tersembunyi di sisi aku. Maka dikeluarkanlah amal-amal yang hebat-hebat. Sebab itu dalam contoh dalam hadis tentang berpuasa, as-sawmu li wa ana ajzi bihi. Kata Allah Ta'ala tak sebut dalam hadis kursi yang seumpama itu. Dalam hadis kursi itu Allah Ta'ala sebut apa? As-sawmu li, puasa itu untuk aku, wa ana ajzi bihi, dan akulah yang akan memberikan balasan mengenai dengannya. Ya, artinya Allah Ta'ala yang akan memberikan ganjaran tentang pahala puasa. Orang-orang yang puasa, yang sebenar-benar puasa kepada Allah, berpuasa kerana Allah. Dan begitu juga amal-amal hati yang ikhlas. Hati yang ikhlas ini, yang mana bila amal itu sudah sampai kepada satu tahap yang mana dia melakukan amal dengan begitu ikhlas, malaikat pun tak tahu tentang amal tersebut. Tapi Allah, Tuhan yang maha mengetahui, tidak sedikit pun terlepas daripada sisi Allah. Sebab itulah tuan-tuan, begitu juga ada dosa-dosa kita. Kadang-kadang dosa yang kita lakukan, mungkin syirik khafi, syirik yang tersembunyi, ataupun syirik khafiyul akhfa, syirik yang lebih tersembunyi daripada yang tersembunyi. Nama pun syirik yang tersembunyi daripada, artinya syirik yang sangat halus. Dan ini kita bimbang, ianya kekal tercatat di sisi Allah. Sebab itu perlu kita menggunakan ataupun perlu kita berdoa dengan munajat yang saya sebutkan tadi. Allahumma astur aurati, wahai Tuhanku, kau tutupilah segala dosa-dosa keaibanku ya Allah, kelalaianku ya Allah, indaka, yang tercatat di sisimu, bisitrikal jamil, dengan tutupan yang baik dari sisimu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menutupi segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Tuan-tuan, mana ada orang lakukan dosa dia declare pada orang? Tak ada, ya? Tak ada. Dia semua buat dosa masa tempat yang tersembunyi. Tapi satu masa nanti Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan bongkarkan dosa-dosa tersebut. Masa itulah kita akan menerima tamparan yang sangat hebat. Oh, ulama buat gini, oh ustaz buat gini, oh mufti buat begini, oh dia ni buat gini. Itu orang-orang yang besar-besar. Kita pun sama juga tuan-tuan. Orang yang kecil-kecil ni sama juga, kita akan merasa malu dengan apa dosa yang telah kita lakukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala semasa hidup kita. Sebab itu semasa hayat masih lagi di kandung badan, masih lagi ada peluang, saat dan ketika masih lagi kita ni orang khabar bernyawa,
gunakanlah kesempatan ini untuk kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar mengampuni akan segala dosa-dosa kita, sama ada dosa-dosa itu yang dicatat oleh para malaikat-malaikat Allah yang mencatat segala amal perbuatan kita, mahupun yang tidak dicatat oleh malaikat-malaikat Allah yang ada di sisi Allah, ya. Yang tercatat di sisi Allah, itu juga perlu kita mohon kepada Allah agar Allah mengampuni akan dosa-dosa kita yang tersebut itu. Baik. Tamak yang kita masuk yang kedua, ya. Tamak mazmum, tamak yang tercela. Sesungguhnya tamak jenis inilah yang dimaksudkan lawan bagi tafwid. Tamak yang tercela inilah yang dikatakan lawan bagi sifat tafwid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wat-tama' fa innahu faqrun hadirun." Janganlah kalian tamak, sebab tamak adalah kefakiran yang abadi. Kita ingat tamak ni menjadikan kita kaya, ya? Dah, Rasulullah kata tamak itu adalah kefakiran yang abadi. Orang yang ada sifat tamak, dialah orang yang akan mewarisi kefakiran yang abadi. Kita rasa kita ambil barang-barang yang berhebat-hebat, kita pilih banyak-banyak, kita jadi kaya. Tak, Rasulullah kata berbeza. Iyyakum wat-tam'u. Ya, maksudnya janganlah kalian tamak, fa innahu faqrun hadirun, kerana tamak adalah kefakiran yang abadi. Hadir ni sekarang ini, ya. Artinya yang nyata ataupun yang abadi. Fakir di sini berarti fakir hati, bukan fakir harta. Fakir di sini ialah fakir hati, bukan fakir harta. Baik. Adapun yang mengatakan celaka dan rosak agama kerana tamak, sedangkan pemeliharaan agama adalah warak. Ya, ada pula yang mengatakan celaka dan rosak agama kerana tamak, sedangkan pemelihara agama adalah warak. Betul tak, tuan-tuan? Sifat warak yang ada dalam diri seseorang itu, itulah yang boleh memelihara akan agamanya. Malu nak ambil banyak, malu nak itu, malu nak ini. Artinya warak, ya, warak. Artinya dia sangat menjaga tentang agamanya. Kalau ada sifat warak ini, maka agamanya akan terjaga. Sebab itu kena kita ini bersifat dengan sifat warak, war'un, wara'a, ya. Jadi inilah yang menjadi benteng kita daripada melakukan apa yang disukai oleh hawa nafsu kita. Hawa nafsu ini akan terbenteng sekiranya seseorang itu ada sifat warak, ya. Nanti kita akan bincangkan lagi. Baik. Guru kami menjelaskan bahawa tamak yang tercela ada dua. Tamak yang tercela tadi ada dua. Pertama, hati merasa tenteram terhadap manfaat yang diragukan. Tenteramnya hati terhadap sesuatu yang diragukan. Baik. Satu kali kita dah sebut di atas tadi, artinya satu benda yang kita ragukan, yang kita was-was. Benda ni halal ke haram, benda ni boleh ke tak boleh, ya? Benda ni Allah Ta'ala suka ke tak suka, tapi hati kita tenteram ke situ. Ini namanya tamak. Walaupun benda tu masih lagi ragu-ragu, masih lagi kita tak tahu status dia, tapi hati dia okey aja. Okey aja rasanya. Dia dengan senang hati memilih dan untuk melakukan perkara tersebut. Artinya hati merasa tenteram terhadap manfaat yang diragukan. Yakni hatinya rasa tenteram terhadap sesuatu yang diragukan. Ya, itu yang pertama. Itulah tamak yang tercela. Yang pertama, hati dia merasa tenteram terhadap perkara yang diragukan. Ya. Yang kedua, menginginkan sesuatu yang mengandungi bahaya yang pasti. Menginginkan sesuatu kepada perkara yang mengandungi bahaya yang pasti. Keinginan seperti ini berarti dia tidak berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dah tahu benda bahaya, dia tetap juga memilih untuk melakukannya. Ya, baik. Itu yang kedua. Pertama, hati dia tenteram terhadap benda-benda yang diragukan. Yang kedua, hati dia mengingin melakukan perkara bahaya yang dah pasti. Benda tu dah pasti bahaya, tapi hati dia nak juga. Ini namanya tamak. Ini ciri-ciri orang yang tamak. Tamak yang tercela. Ya? Walaupun
Contoh macam musim durian lah. Sekarang kita musim durian lah. Kita contoh musim durian lah. Kencing manis ke. Dia ni macam-macam lah penyakit ada. Terutama penyakit kencing manis lah. Dia marah sangat makan durian lebih ni. Sebab durian ni content gula dia tu tinggi. Doktor kata janganlah makcik makan durian ni. Nanti gula makcik kan naik. Dok. Makan juga. Tak padan sebiji. Tak padan sulas sebiji pula. Tak padan sulas. Berulas-ulas sampai 2 biji makannya. Lepas tu gula naik mencanak. Lepas tu jatuh sakit. Ni artinya walaupun dia dah tahu benda tu bahaya, dia tetap juga memilih untuk mendapatkan bahaya daripada tu. Dah tahu penyakit kencing manis tu tak boleh makan gula banyak-banyak. Makan durian sampai sebiji ataupun sampai 2 biji. Kan bahaya benda tu. Ini di antara orang yang tamak. Jadi orang yang melakukan pekerjaan ini, dia kira dia ini termasuk dalam golongan yang tamak. Ya? Dan boleh kiaskan kepada benda-benda yang lain. Kadang-kadang orang tu dia tak minat makan durian. Ada setengah yang tak minat makan durian. Tapi dia rasa jumpa dengan pulut. Orang khabar. Semangat. Ya? Pulut. Jadi makanlah dia pulut banyak-banyak. Pulut apa tu? Pulut tapai pulut tu. Semangat tapai pulut tu. Dia punya manis dengan durian tu, tapai pulut tu lagi manis jika dibandingkan dengan durian. Patutnya rasa je lah, jamuh je lah sejuring ataupun satu lay daun apa? Daun getah tu, okey lah ya. Mungkin naik juga gula. Ini tak benda apa ni? Satu gogos tu ada berapa? Lebih kurang dalam ada 20 pembalut tu. Satu gogos tu dibalanya. Mencanak gula sampai bacaan kencing manis tu, dia punya termometer yang mengukur tu sampai tak boleh baca dia punya bacaan gula dia setelah dia makan tapai ubi tu, ataupun tapai nasi tu. Jadi artinya itu termasuk ke dalam golongan orang-orang yang tamak. Dia dah tahu bahawa benda tu bahaya, dia tetap juga melakukannya. Baik. Benteng tafwid adalah mengingati bahaya akibat sesuatu perkara iaitu sedar bahawa segala sesuatu kemungkinan rosak dan celaka. Adapun benteng dari benteng ini ialah ingat akan kemampuan sendiri yang sangat terbatas. Macam saya sebut tadilah. Ya, kalau dah ada kencing manis, ingatlah jangan makan banyak-banyak. Makan sikit je, sekadar je orang kata. Kalau tak makan lagi baik. Kalau tak makan lagi baik. Ni orang yang berhati-hati. Artinya baru benar dia itu tafwid kepada Allah. Dia tahu dah benda ni bahaya. Baru benar tafwid penyerahan dia kepada Allah. Ini tak, dia tahu bahawa benda tu lah racun. Dia makan juga naik darah dia. Itu bukan tafwid kepada Allah. Itu maksudnya dia ragu, dia tamak. Tamak tadi dua yang saya sebut kata. Walaupun ragu-ragu buat, walaupun dah tahu benda tu bahaya, buat juga. Satu dia ragu-ragu, buat semacam. Yang kedua dia tahu kalau makan ni gula akan naik menjana, buat juga. Tu masuk dalam kategori apa? Tamak. Tamak. Orang yang tafwid kepada Allah tadi, dia dah tahu. Dia tak payah makan pun tak apa. Tak makan pun tak apa. Dia ni dulu dah makan banyak dah, dia khabar. Ataupun makan sikit jamuh je lah. Ambil sikit sejuring letak dekat bibir dia. Nak rasa je dia khabar. Ini tak apa. Sebab dia dalam kira-kira lagi orang khabar. Artinya dia masih lagi ambil pengiraan. Kalau aku makan kan naik gula, jamuh tak naik gula. Artinya cuma nak rasa je sikit. Tu kira tak apa lagi ya. Okey, baik, kita baca. Benteng tafwid adalah mengingati bahaya akibat sesuatu perkara itu, iaitu sedar bahawa segala sesuatu kemungkinan rosak dan celaka. Ni rosak ataupun boleh mencelakakan kita. Adapun benteng dari benteng ini ialah ingat akan kemampuan diri sendiri yang sangat terbatas. Kemampuan diri yang sangat terbatas. Tak boleh dah nak makan benda manis-manis, jangan makan. Tidak sanggup menjaga diri dari pelbagai bahaya disebabkan sifat manusia yang cenderung untuk lalai, tidak tahu dan lemah. Ini sifat manusia lah ya. Dia cenderung untuk lalai, tidak tahu dan lemah. Kadang-kadang dia berlaku tu kerana apa? Kerana kelalaian dia. Lama dah tak makan bubur durian. Orang hidang bubur durian. Lupa dia. Lupa yang dia ni ada kencing manis. Dia pun makan juga. Ataupun tidak tahu. Memang dia tak ada knowledge langsung. Bahawa makan durian banyak-banyak ni akan boleh meningkatkan gula dalam badan dia. Tak tahu pun.
Dia tak pernah pun orang beritahu dia. Dan dia pun tak tahu dia ada kencing manis. Lalu dia pun makanlah banyak mana. Jadi lepas tu pening. Lepas tu macam-macam lah lagi. Dan lemah. Lemah ini ialah macam kita lah tuan-tuan. Macam tuan-tuan dan perempuan dan saya lah. Kita semua dah tahu dah. Tapi lemah. Lemah apa? Daripada melawan kehendak nafsu kita. Makanlah juga banyak mana pun. Oleh kerana lemah kita daripada melawan hawa nafsu kita, maka kita pun terjatuhlah ke dalam perangkap tamak ni tadi. Walaupun kita tafwid juga sebut tafwid, tapi dah. Oleh kerana sifat lemah yang ada pada diri kita tu, kalah kita dengan tuntutan hawa nafsu kita, maka kita pun terjatuh ke dalam, tak kisahlah lembah dosa ke, ataupun lemah, ataupun lembah perangkap durian tadilah paling mudah kali untuk kita menganalogi kita punya kefahaman tentang apa yang kita baca pada hari ini. Baik. Ahmad Najmi, seguguh, betul lah. Tapai tu seguguh. Seguguh tu kadang-kadang sampai ada 15 ke 20. Makan seguguh tu. Nak tahu kencing manis, makanlah tu. Terus naik mencanak-canak dia punya bacaan gula dia. Baik. Hendaklah kita sentiasa mengingati kedua-dua peringatan di atas agar kita terdorong untuk menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, juga menjaga diri dari sifat syok melakukan sesuatu perkara sesuka hati, kecualilah perkara itu baik dan mengandungi maslahat. Ini sebagaimana yang telah kita kupaskan di awal tadi. Terdapat dua bahaya yang mengharuskan kita untuk menyerahkan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada dua bahaya yang mengharuskan kita untuk menyerahkan segala sesuatu kepada Allah. Apa dia? Pertama, bahaya yang timbul dari sifat ragu-ragu. Ketiga, menginginkan sesuatu sehingga dalam melaksanakannya perlu mengucapkan insya-Allah, meskipun yang demikian itu tidak termasuk tafwid, namun ia bersangkutan dengan niat dan amalan. Yang pertama, bahaya yang timbul dari sifat ragu-ragu. Kita ada ragu-ragu, tuan-tuan dan puan, kita dalam nak melakukan sesuatu. Namun kita mesti juga melakukan itu, ataupun kalau kita nak buat itu, kita kena berserah diri 100% kepada Allah. Kita jangan lupa sebut insya-Allah. Insya-Allah itu bukan sekadar sebutan, tetapi dia mesti masuk dalam niat dan amalan kita. Kita amat yakin bahawa tiadalah yang memberi manfaat, tiadalah yang memberi mudarat, melainkan dengan kehendak dan izin Allah. Dan kita meniatkan untuk kita melakukan itu, tujuan dia dan tak lain dan tak bukan hanyalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kerana kepentingan selain daripada Allah. Okey. Yang kedua, bahaya yang merosakkan hati, iaitu perbuatan yang tidak diyakini adanya maslahat. Ni diulang balik apa yang kita sebut tadi. Artinya kita dah tahu bahawa benda tu akan mendatangkan mudarat kepada kita. Tak ada maslahat pun. Kita buat benda tu tak ada maslahat pun, kita tetap juga buat. Dalam masalah seperti ini kita wajib menyerahkannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itu ulangan daripada apa yang telah kita syarahkan sebelum ni. Namun dalam menerangkan bahaya-bahaya itu, para imam memberikan penjelasan yang berbeza-beza. Ada yang berpendapat bahawa bahaya perbuatan tersebut adalah adanya keselamatan di luar, yakni jadi harus meninggalkan perbuatan tersebut kerana kemungkinan perbuatan yang dilakukannya mengandungi dosa. Jika demikian, iman tidak mengandungi bahaya. Kita diperbolehkan menghendaki iman dengan pasti. Cukup dengan berkata aku hendak beriman tanpa disertai dengan ucapan insya-Allah, juga tidak dengan mengatakan jika maslahat, kerana ternyata iman adalah suatu maslahat yang pasti. Ini semua syarah panjang-panjang lah tuan-tuan. Jadi artinya dalam menerangkan bahaya tadi, para imam telah menjelaskan bahawa ada yang berbeza-beza di antara perbuatan bahaya tadi. Jadi satu yang disebutkan oleh kerana ragu-ragu, yang satu tadi kita dah pasti tentang kemudaratan dia. Tu kalau kita jatuh juga ke dalam perkara-perkara yang ragu-ragu, jatuh juga kita buat juga benda yang kita tahu ada kemudaratan, tak ada maslahatnya, maka kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang rugi, iaitu yang tamak tu tadi. Begitu juga dengan niat untuk istiqamah, tidak perlu disertai dengan qayyid. Qayyid ni maksudnya kita ada kaitkan. Kita ada kaitkan dengan perkara yang lain. Begitu juga dengan niat untuk istiqamah, dan tidak perlu disertai dengan qayyid yang bermaksud disertai dengan ucapan jika baik hasilnya bagiku. Macam kita sebut daripada permulaan tadi lah, insya-Allah, sekiranya diizinkan oleh Allah. Demikian juga dengan niat untuk tetap tergolong dalam golongan ahlu sunnah wal jamaah,
juga telah perlu disertai qayyid kerana sama sekali tidak mengandungi bahaya, ya. Baik. Begitu juga niat kalau untuk dia beristiqamah dengan dalam satu-satu amal, dia nak buat satu-satu amal itu. Dan dalam satu-satu amal itu mestilah dia melakukannya dengan istiqamah. Untuk dapat istiqamah itu perlu disertai dengan qayyid, perlu kita kaitkan dengan sesuatu. Jika hasilnya begini, jika Allah Ta'ala izinkan. Tapi yang paling mudahnya, insya-Allah, jika dipermudahkan oleh Allah, jika dikurniakan oleh Allah, ya. Jika Allah Subhanahu Wa Ta'ala beri kepada saya ni kelapangan masa, insya-Allah saya akan sentiasa hadir ke dalam majlis ilmu kita ini, sentiasa join majlis ilmu kita ini. Kena ada qayyid tu, kena ada perkataan itu. Untuk apa? Untuk membantu kita dalam beristiqamah dalam beramal, ya. Jangan lupa perkataan insya-Allah. Jangan lupa kita sandarkan kepada Allah setiap sesuatu amal yang mana kita nak beristiqamah dengan amal tersebut. Jangan kita rasakan dengan kekuatan kita, dengan kemampuan diri kita, dengan hebatnya kita, insya-Allah masa ni kita boleh. Ya, itu cakap orang yang sombong. Kita yang arrange masa ni. Kita duit kita, pandailah kita yang manage duit kita. Adalah yang boleh kita squeeze sikit untuk kita beri sedekah. Ini cakap orang sombong. Dia rasa dengan dirinya itu, dengan kekuatan kehebatannya itu, dia boleh melakukan kerja-kerja kebaikan dan boleh beristiqamah. Tak, tuan-tuan. Kita sebagai hamba Allah perlu ada rasa tawaduk, perlu ada rasa hina, perlu ada rasa lemah diri. Sebab itu kita ada qayyid untuk kita beristiqamah melakukan amal. Kita kena kata insya-Allah dengan rahmat dan bantuannya Allah, nanti bolehlah saya hadir sokmo ke majlis ini, ataupun buat amal itu, buat amal ini, mendawamkan puasa itu, ataupun mendawamkan amal ini, insya-Allah dengan berkat doa tuan-tuan, dengan rahmat kurnianya Allah. Dengan artinya mesti ada qayyidkan dengan perkara-perkara yang seumpama itu. Jangan kita bersandarkan kepada diri kita. Kalau bersandarkan kepada diri kita, insya-Allah kawan ni orang dah 40 tahun. Ini kita mudah dengar. 40 tahun kawan ni. Contoh. Artinya jangan bersandarkan kepada kekuatan diri. Bersandarlah kepada kurnia, rahmat, izin dan Allah, kita dapat melakukan perbuatan tersebut. Bukan kerana kehebatan diri kita, tetapi kurnia Allah, tetapi dengan izin Allah, tetapi dengan rahmat Allah, dengan kasih sayangnya Allah. Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, dapat kita melakukan ibadah tersebut. Itulah pergantungan hati kita. Itulah sandaran hati kita. Itulah tawakal kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya. Kalau tak ada tu, begitulah juga. Begitulah juga untuk kita niat untuk tergolong dalam golongan ahli sunnah wal jamaah dalam kitab ni sebut, ya. Takkan kawan ni tergelencir. Berapa kitab dah kitab ahli sunnah wal jamaah ni kita khatam, ya. Berapa puluh tahun dah kita menadah kitab. Contoh ayat power. Itu cakap orang yang sombong. Jangan cakap macam tu. Allah Ta'ala tak suka. Ya, ingat muqallibal qulub tadi. Allah Ta'ala boleh balikkan hati dia pada bila-bila masa saja. Sebab itu doa yang dianjurkan kepada kita yang tuan-tuan dah hafal tu, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Wa ala ta'atik, dan juga di atas ketaatan kepadamu. Artinya, untuk kita tetap dalam agama Allah, untuk kita tetap taat kepada Allah ni, kita perlu pada bantuan dan rahmat Allah. Tuan-tuan, mudah je. Mungkin sekarang ni, tuan-tuan kuatlah pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Besok datang satu orang tokoh daripada, tak kisahlah, mungkin Islam liberal ke apa ke, tuan-tuan kagum dengan peribadi dia. Mungkin dia ni orang yang banyak buat kebajikan. Mungkin dia datang dalam bentuk yang menyebabkan tuan-tuan tertawan dengan peribadinya. Lalu tuan-tuan pun terikut dengannya. Rupanya, di sebalik hebatnya peribadinya itu, terdapat akidah yang salah. Akidah yang menyebabkan tuan-tuan boleh terkeluar daripada pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, tuan-tuan. 72 puak yang Rasulullah sebut, puak yang sesat itu, puak yang bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu, sampai sekarang ada. Sekarang lagilah banyaknya, tuan-tuan, dengan beberapa pecahan, ya, dengan liberalnya, dengan itunya, dengan ini, masya-Allah, ya. Jadi artinya
Kalau bukan dengan rahmat dan bantuan dan kurnianya Allah kepada kita, kita tidak mungkin akan terselamat daripada fitnah i'tiqad pada akhir zaman ini. Tuan-tuan, di antara fitnah Dajjal yang terbesar ialah Dajjal mendatangkan fitnah i'tiqad. Fitnah i'tiqad. Ya. Sebab itulah kita dalam bab i'tiqad ini perlu sangat berhati-hati dan perlu kita bergantung harap kepada Allah agar Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan kita. Jangan rasa kita dah lama belajar, kita dah betul-betul faham beberapa kitab dah khatam, peksa cemerlang semua. Artinya subjek tauhid ni kawan. Cakap subjek tauhid ni kawan 90 ke atas semua. Takkanlah kawan nak lari pada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Hamba cakap. Jangan cakap begitu tuan-tuan. Jangan cakap begitu. Itu adalah nada-nada orang yang sombong. Allah Ta'ala tak suka kepada manusia ataupun makhluknya yang bersifat dengan sifat sombong. Tawaduklah kita di hadapan Allah. Tawaduklah kita sesama makhluk. Mudah-mudahan insya-Allah Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengasihi dan menyelamatkan kita daripada terjerumus ke dalam golongan hamba-hambanya yang dimurkai ataupun yang sesat. Baik. Ini berarti bahawa ini bukan masanya untuk tafwid kerana tanpa iman seseorang tidak akan selamat. Sedangkan istiqamah tidak mengandungi dosa. Orang yang tetap di dalam Ahlussunnah wal Jamaah tidak akan mempunyai bid'ah. Dengan demikian seseorang dibolehkan berkehendak untuk beristiqamah dan mempunyai iman yang pasti. Ya, baik, kita baca lagi. Guruku berkata bahaya dari sesuatu perbuatan adalah yang datang secara tiba-tiba tatkala melakukannya. Adapun yang lebih penting untuk diperhatikan adalah ketika meneruskan perbuatan itu. Perkara itu boleh terjadi baik dalam perbuatan mubah, sunnah maupun fardu. Ya, contoh kita sedang menjalankan ibadah wajib, kemudian secara tiba-tiba datang sesuatu yang lebih penting, maka yang utama harus didahulukan dengan meninggalkan sembahyangnya. Contoh yang lain, seseorang hendak mengerjakan sembahyang Zuhur, sedangkan waktu sembahyang Zuhur tinggal beberapa minit lagi, tetapi baru memulainya tiba-tiba terjadi kebakaran atau melihat anak kecil tenggelam dan tatkala itu dia mampu untuk menyelamatkannya. Ya, okey, ini contoh ibadat yang wajib. Bahaya dari perbuatan adalah yang datang secara tiba-tiba. Artinya kalau cara tiba-tiba kita sedang membuat satu urusan ataupun satu kefarduan yang dicontohkan di sini, kita sembahyang Zuhur. Dan sembahyang Zuhur tu pula last minute, tinggal 3-4 minit lagi waktu Zuhur nak habis, nak masuk asar. Dia pula sembahyang tepi pantai. Oleh kerana biasanya dulu lah sebelum Covid pergi piknik. Punyalah galik piknik. Lupa waktu Zuhur. Ingat nak sembahyang, copel sangat dah orang khabar. Jadi dia pun sembahyang lah dengan tergopoh-gapar. Masa angkat takbir tu, dia nampak budak hanyut. Budak sedang dihanyutkan oleh arus air. Nak neruskan sembahyang Zuhur, kalau ditinggal ni, tak adalah. Habislah dah sembahyang Zuhur ni. Artinya, ataupun dia nak pergi menyelamatkan budak tu, sedangkan dia mampu untuk menyelamatkan budak. Jawapan dia apa? Tinggalkan sembahyang Zuhur, pergi selamatkan budak itu. Dia kena meninggalkan sembahyang Zuhur, walaupun sembahyang Zuhur tu akan luput waktunya, tak kisahlah. Sebab sembahyang Zuhur itu, kalau dia masih lagi panjang umur, tak tenggelam menyelamatkan budak tu, dia boleh qada sembahyang Zuhur tu, ataupun dia boleh banyak lagi boleh sembahyang Zuhur. Sedangkan budak yang hanyut tu, kalau dia tak selamat, maka matilah budak itu. Maka itulah perkara yang lebih penting dia utamakan, pergi menyelamatkan budak dan meninggalkan sembahyang Zuhur. Di antara dua kewajipan, mana yang lebih utama? Aulawiyah dipanggil. Mana yang lebih utama? Mestilah diutamakan. Itulah itunya. Mestilah diutamakan. Artinya kita kena tahulah cara nak memilih yang mana satu ni. Ya? Baik, ini kan dah. Aku ni sembahyang Zuhur, lantak engkau lah. Artinya, dalam masa kita sekarang ni, walaupun kita pun berada dalam kesempitan, dalam kesusahan, tetapi sahabat-sahabat kita, jiran-jiran kita, rodong-rodong kita lebih susah pada kita. Kalau kita tak bantu mereka, inilah lebih menderita pada kita. Kita ni, kalau pun susah, makan lepas lagi. Artinya rumah ada tempat berlindung lagi. Tapi kawan kita ni, kalau dia tak bayar sewa rumah, dia kena keluar rumah. Ataupun kalau dia tak beli beras, memang beras tak ada. Jadi, utamakan orang-orang yang macam ni. Bantu mereka.
sebab tu sekarang ni kita kena kenal pasti kawasan kejiranan kita, sahabat-sahabat kita, godong-godong kita, geng-geng kita yang sama kerja dengan kita, ya. Mana tahu mereka ini sekarang berada dalam kesusahan. Sekarang ni sudah jadi polemik tentang bendera putih. Ramai ulama-ulama, alim-alim ulama ataupun ustaz-ustaz memberi komen tentang bendera putih. Alah, bendera putih ni, tuan-tuan, bendanya bukanlah wajib, bukannya haram. Tak kisahlah nak pasang bendera putih, itu sebagai tanda je, ya. Sebagai tanda je. Siapa nak buat, buat. Tak nak buat pun tak kisah pun, ya. Tukar bendera putih dengan kain plekat ataupun kain batik, apa salahnya? Boleh je, ya. Tapi kena beritahulah kepada orang, ya. Yang paling penting sekali, yang paling mudah, lebih cepat dia punya sampai kepada orang, tulis dekat kertas putih ataupun kertas, letak dekat pintu. Rumah saya kehabisan bekalan makanan. Rumah saya kehabisan bekalan susu anak. Rumah saya letak dekat pagar ataupun letak dekat mana-mana. Ataupun pergi dekat mana-mana yang boleh, ya. Yang paling cepat sekali pergi kat pejabat wakil rakyat lah, ya. Beritahu wakil rakyat, YB, saya ni, keluarga saya ni dah kehabisan beras, dah kehabisan pamper. Kerja YB lah menolongnya. Dulu rakyat menolong dia, ya. Masa nak mangkah dulu, tak mudah lah YB. Berkelayang sekali. Berkelayang ni bahasa digantuk lah. Kelang kabut sekali datang. Kumpul buat lah program tu, buat program ni. Tak mudah lah, muka dia saja tiap-tiap hari nampak. Masa susah ni, masa ni lah. Tunjuk muka. Ya? Tunjukkan muka, tunjukkan prihatin kita. Banyak berjumpa dengan masyarakat. Masa ni lah. Masa masyarakat sedang memerlukan YB. Ya, YB kena turun lah. Pastikan anak-anak di bawah jajahan takluk tuan-tuan dan perempuan, para YB sekalian, artinya mendapat santunan yang terbaik daripada tuan-tuan dan perempuan. Sebab apa? Sebab sekiranya berlaku apa-apa kepada mereka, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mempertanggungjawabkan perkara ini kepada tuan-tuan dan perempuan, para pemimpin yang telah diberi amanah untuk menjadi atau menjaga akan rakyat-rakyat jelata sekalian. Jadi, artinya perhatikan betul-betul rakyat-rakyat yang ada di bawah jagaan kita, supaya mereka ini terhindar daripada kesusahan dan juga mara bahaya. So, sebab itulah orang-orang yang berada di atas ini, kalau sekiranya mereka imam adil, atau sekiranya mereka ini adalah pemimpin-pemimpin yang adil, maka ganjaran mereka sangat besar, ya. Saya baca dalam satu kitab, tuan-tuan, artinya imam yang adil ini, seorang pemimpin yang adil ini, kalau dia beribadah, ibadahnya kalau dikira oleh Allah 60 tahun lebih baik daripada orang yang biasa-biasa. Contoh, satu rakaat sembahyang sunat ataupun sembahyang fardu yang dibuat tu. So, contoh Zuhur ni lah, dekat nak Zuhur ni kita ni, lebih baik 60 tahun daripada seorang orang yang biasa. Kenapa? Kerana dia adalah imamun adil. Seorang pemimpin yang bertanggungjawab, yang adil, yang melaksanakan segala amanah yang telah diletakkan di atas pundaknya, ya. Jadi sebab itu, sab'atun, yang hadis yang kita lalu baca tu, 7 manusia, 7 golongan yang Allah Subhanahu Wa Taala akan lindungi mereka ini di bawah lindungan Arash. Pertama sekali yang pertama sekali, level yang pertama siapa dia? Imamun adil. Imam yang adil, iaitu pemerintah yang adil. Termasuklah tuan-tuan wakil rakyat, ya. Wakil rakyat ni adalah imamun adil. Artinya, untuk masuk dalam kategori imam yang adil, pastikan kita melaksanakan amanah yang telah Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Baik, tuan-tuan dan perempuan, artinya kalau kita tengok di sini, kita baca sikit lagi lah, ya. Contoh tadi yang mana dalam kitab kita ni, dia menceritakan kalau tiba-tiba, contohnya di bawah, seorang hendak mengerjakan sembahyang Zuhur, sedangkan waktu sembahyang Zuhur tinggal berapa minit, tetapi baru memulainya tiba-tiba terjadi kebakaran atau melihat anak kecil tenggelam. Tatkala itu dia mampu untuk menyelamatkannya, maka dia tinggalkanlah sembahyang Zuhur dia. Dia kena buat perkara yang lebih penting, menyelamatkan orang yang tenggelam ataupun menyelamatkan orang yang dalam rumah yang sedang terbakar, ya. Itulah. Artinya kalau kita diberi pilihan antara dua kewajipan, pilih yang lebih
berat. Pilih yang lebih aula, ya. Dalam keadaan seperti itu, dia harus mendahulukan yang utama, iaitu menolong anak yang tenggelam. Tentang sembahyangnya itu bolehlah untuk qada. Dengan demikian, kita tidak boleh menginginkan dengan pasti perbuatan mubah, sunat ataupun fardu. Guru kami mengatakan sesungguhnya Allah tidak akan memerintahkan seseorang untuk berbuat sesuatu kecuali ada kebaikan bagi dirinya dengan tidak disertai niat baru. Allah juga tidak akan menyempitkan seseorang dalam menjalankan kewajipan, tetapi di suatu saat nanti Allah akan membuat alasan agar seseorang meninggalkannya, sehingga meninggalkan itu akan menjadi lebih baik disebabkan ada kewajipan baru yang lebih penting dan patut diutamakan. Dalam keadaan tersebut, orang itu dimaafkan. Orang tadi, ya, antara tengah semayang dan menyelamatkan budak tadi, dia tinggalkan semayang dia pergi menyelamatkan budak. Jadi perbuatan dia meninggalkan solat itu dimaafkan, ya, kerana dia telah menyelamatkan. Dengan sebab dia meninggalkan semayang tadi, menyelamatkan nyawa budak itu daripada tenggelam, ya, maka itu dimaafkan. Dan apatah lagi, kewajipan itu boleh diqada. Allah Ta'ala akan menerima qada yang dilakukannya. Bahkan qada itu terbaik baginya, ya, kerana dia mendahulukan suatu benda yang lebih penting. Dalam keadaan tersebut, orang itu dimaafkan, bahkan mendapat pahala. Perbuatannya pula itu mendapat pahala, tetapi bukan pahala kerana meninggalkan kewajipan yang pertama. Bukan pahala kerana meninggalkan kewajipan yang pertama, kecuali kerana mengerjakan kewajipan yang lebih penting. Pahala tadi dia beri kerana bijak. Orang ni bijak, dia memilih untuk mendahulukan mana yang lebih penting. Jadi kita kena bijak bila mana didepankan, dia letakkan di hadapan kita dua pilihan. Yang mana mesti kita dahulukan. Satu urgent, satu lagi urgent. Mana kita nak pilih? Satu important, satu important. Satu important. Dua-dua important. Dua-dua penting. Pilihlah important plus urgent. Satu important tapi tak urgent. Satu lagi important plus urgent. Pilihlah important plus urgent. Dua-dua important. Kalau kita tengok atas kertas, atas pemilihan kita asal akal, dua-dua ni penting. Kalau aku tak buat ni, aku berdosa. Kalau aku tak buat ni, begitu. Macam-macam benda. Tetapi yang ini urgent. Kalau aku tak buat sekarang ni, maka aku tak ada masa lagi dah untuk melakukannya. Ataupun kalau aku tak buat sekarang ni, maka akan berlaku kerugian, akan berlaku kematian, akan berlaku macam-macam lah, tuan-tuan. Maka pilihlah important plus urgent. Tinggalkan important tapi tak berapa nak urgent. Ya, baik, itu saja. Saya ingat perkongsian kita pada pagi ini, insya-Allah. Pada pagi ini kita akan melancarkan satu tabung. Tabung untuk bantuan kepada sahabat kita Encik Zahari, yang mana kita semua tahu beliau ni sekarang ni diuji oleh Allah dengan sakit stroke, ya, sakit stroke, sakit lumpuh sebelah badan. Jadi artinya marilah pada hari ini kita ingin melancarkan tabung untuk kita membantu sahabat kita Encik Zahari. Mudah-mudahan dengan bantuan yang diberi oleh sahabat-sahabat kita, terutama sekali sahabat-sahabat kita yang mengenali beliau, yang belajar bersama-sama di kelas Tafaqquh Fiddin Masjid Tengku Puan Afzan, Indra Mahkota, ya. Marilah sama-sama kita menyumbang. Dan kalau ada masa, sebab sekarang ni tak boleh nak ziarah, ya. Tak boleh nak ziarah sebab apa? Sebab COVID. Jadi hanya kita boleh beri bantuan melalui sumbangan wang ringgit ataupun dengan sumbangan barang-barang yang dirasakan boleh kita sumbangkan kepada beliau. So saya pada hari ini melancarkanlah tabung kutipan untuk membantu sahabat kita Encik Zahari, dan semua kutipan itu tuan-tuan boleh serahkan kepada ketua kelas kita, Tuan Haji Asri. Ya, nanti Tuan Haji Asri akan beri dia akan beri number account dia dalam WhatsApp group kita, ataupun mungkin di sini boleh beri. Mungkin ada pendengar-pendengar kita yang di luar sana yang juga ingin menyumbang bersama-sama, ya. Boleh membuat demikian. Mudah-mudahan dengan sumbangan kita, dengan niat hati kita untuk membantu sahabat kita yang berada dalam kesusahan ini, Allah Subhanahu Wa Taala akan mengeratkan lagi kasih sayang sesama dengan kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala akan menghimpunkan kita bersama-sama kelak. Bukan saja kita nak bersahabat di atas muka bumi ini,
kita juga ingin bersahabat bila mana Allah Ta'ala pilih kita untuk memasuki syurganya kelak. Bila masuk dalam syurga besok, semua orang tengok mana sahabat kita yang tu, mana sahabat kita yang ni. Artinya dengan adanya caring yang kita lakukan di atas muka bumi ini semasa kita hidup ni, kita juga akan caring masa kita berada di sana kelak. Kita berharap kepada sahabat-sahabat kita yang Allah Ta'ala izinkan, yang pilih untuk mendahului kita untuk memasuki syurga ni. Kalau dia masuk syurga awal-awal besok, kalau tengok muka kita tak sampai lagi, minta mengadu kepada Allah agar menyegerakan kemasukan sahabat-sahabatnya yang lain. Sebagaimana kita duduk bersahabat di atas muka bumi, membantu satu sama lain, begitulah juga bila mana kita di sana kelak. Mudah-mudahan dengan sedikit bantuan kita ni akan membolehkan sahabat kita ini mengatasi apa yang sedang kesusahan yang sedang beliau hadapi. Dan saya kira cukup setakat itu. Terima kasih kepada semua yang bersama-sama dengan kita dalam kelas kita pada hari ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada minggu hadapan, pada hari dan waktu yang sama minggu hadapan, insyaAllah. Boleh kontak Tuan Haji Asri. Tuan Haji Asri pun rasa saya dah tu dia. PM dia. Boleh PM dia. Tu nombor telefon Tuan Haji Asri tu. Artinya boleh direct berhubung dengan Tuan Haji Asri untuk kita menyalurkan bantuan kepada sahabat kita. Cukup setakat itu. Mohon ampun sekiranya semasa saya menyampaikan tadi ada salah dan silap. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup kelas kita dengan tasbih kifarah dan surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la 'aiban illa satartah wa la maridan illa shafaitah wa la maridan illa shafaitah wa la maridan illa shafaitah wa la daynan illa addaytah ولا مظلوما إلا نصرته ولا جاهلا إلا علمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اجعلنا من المحبوبين وأبعدنا من ديوان البعداء والمطرودين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أدخلنا في زمرة المقربين وأدخلنا في زمرة بغير حساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبور وقنا عذاب المحشر. وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah kita jumpa lagi minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.